Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua yang menonton YouTube channel saya pada malam ini bersama saya Hakim Said Nasri. Okey, alhamdulillah pada malam ni dah lama kita tak dah tak ni dah tak apa maksudnya dah tak bersiaran di YouTube channel oleh kerana saya ni tengah sibuk. Maklumlah saya pada 15 bulan Januari tahun 2021 secara rasminya saya telah berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah syarikat yang diberi nama Wawasan Teguh tak salah saya. Tetapi saya nanti 1 bulan Februari ini saya akan bekerja sebagai food rider di bawah under company Food Panda, dan saya akan ceritakan macam mana syarat-syarat untuk menjadi food rider. Anda dengar untuk apa saya sampaikan. Okey. Pertama sekali, memang dah ditentukan syarat-syaratnya, iaitu mestilah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, mempunyai telefon Android ataupun iOS yang pemegang iPhone saiz 4.2 tak silap saya, dan mesti memiliki lesen memandu. Dan bila anda daftarkan diri anda di Food Rider nanti, dia akan suruh akan pilih anda mana daerah yang anda tentukan. Sebagai saya contoh, saya ambil dekat Johor Bahru. Selepas Johor Bahru, anda akan selepas Johor Bahru, anda mesti daftarkan jenis kenderaan yang anda pilih. Contohnya motosikal, basikal ataupun tak silap saya berjalan kaki. Yang dua benda ni saya tak nak sentuh. Yang motosikal ni, kalau boleh anda mestilah motor persendirian, tak silap saya motor persendirian. Kalau motor ibu bapa anda, mesti perlulah dapat surat pengesahan. Maknanya surat apa maksudnya, rotek yang hidup lah benda tu. Lepas tu tak silap saya, selepas anda daftar, dia akan suruh pilih mana satu daerah-daerah yang tentukan. Contohnya saya duduk dekat Kulai. Nanti anda akan dapat satu nombor WhatsApp yang tak silap saya ejen tu, dia akan suruh anda pergi satu tempat untuk temu duga ataupun interview. Nanti anda terangkan, dia akan terangkan pada anda semua. Okey, macam ni. Semasa dia temu duga anda kena perlukan bawa 4 benda yang anda wajib kena bawa serta. Iaitu pertama, memang kita dah cakap tadi, IC. Dua, lesen memandu. Ketiga, tak silap saya rotek, yang saya ambil contoh macam ni. Ni contoh rotek. Lepas tu wang tak silap saya wang berjumlah RM10, tak silap saya RM10 untuk diserahkan pada ejen tu. Sebab kenapa RM10? Nanti dia akan bagi satu buku ni, buku ini syarat-syarat nak jadi food rider. Sebab benda ni saya takkan dedahkan benda ni semua, sebab dalam ni ada apa ni, maksud saya dia benda tu agak secret. Sebab saya benda ni agak serius lah, sebab dia tak benarkan saya bacakan ni dekat YouTube. Nanti dia akan apa ni, maksudnya dia akan tak saya dia tak beri kelayakan untuk saya, untuk maksudnya macam inspired, maksud tu je lah. Tapi itu yang kita cakap, kalau nak tipu rider mesti ada 3 benda nak perlukan. 4 benda, tak saya 4 benda. 1, motosikal kita sendiri. Kedua, IC, lesen mandu dan rotek. Kalau 4 benda ni tak ada, memang secara automatik akan terbatal. Dan tak silap saya tu juga mesti badan kita sihat daripada ancaman masalah kesihatan macam yang kita sedia maklum, iaitu penyakit COVID-19. Betul lah saya cakap. Okey, semasa anda nak pergi ke Johor Bahru, ke kat mana-mana selain daerah tu, anda pastikan macam biasalah mesti ada mask satu dan borang pelepasan mengatasi daerah. Macam contoh saya duduk dekat Kulai. Sebab tu kalau nak duduk dekat, nak pergi Johor, kena minta surat pelepasan daripada mana-mana balai polis di sekitar Kulai, untuk kita dapatkan barangan yang barangan food rider. Contohnya 2 helai baju bersaiz apa yang kita perlukan. Contoh saya SL, 2 beg dan 1 beg besar yang berharga RM150. Satu tu agak
sikit nilainya. Nanti kalau contoh kalau kita nak berhenti, barang kita contoh baju, beg dengan beg kecil tu akan dipulangkan kepada owner ni, dan duit tu akan dipulangkan. Maksudnya dia macam refund balik duit tu yang kita gunakan. Ketika anda nak memulakan kerja, pastikan benda-benda yang paling yang saya cakap barang-barang apa ni? Maksud saya benda yang anda perlukan untuk suatu untuk pergi bekerja. Macam biasa, macam mask, satu lagi produk hand sanitizer, kedua, dan bakalan ubat-ubatan untuk kita kalau kita demam sakit ke apa, nanti ready barang ni. Sebab tengok ni, ini ubat saya, ubat demam ke, sebab kita sebagai ni, sebagai persediaan kalau kita baling kepala ke apa. Lepas tu beg ni beg galah saya. Ni beg galah saya untuk nyimpan duit. Nanti kalau apa sekalipun, duit kalau baki nanti simpan dalam ni, nanti senang kita nak buat untuk apa ni, untuk kita ni lah, untuk kita sama-sama takutkan daripada basah ke. Nanti kalau duit tu basah nak masuk kat dalam akaun bank untuk apa ni, port rider apa ni, untuk apa ni, SQ, nanti dia akan tengok check kat dalam WhatsApp tu je sampaikan. Lepas tu kita kena hati-hati, kalau kurang ataupun tak cukupi, nanti dia akan kena ban dalam 3 hari tak silap kita betul-betul. Itu saja. Semasa dia tengah interview, dia ada beri amaran kepada kita semua. Kalau amaran tak silap saya, kalau boleh jangan melakukan kekasaran terhadap pelanggan, terhadap peniaga tu. Lepas tu yang kedua, jangan rosakkan harta benda awam. Lepas tu yang ketiga, jangan merusuh ke apa ke. Kalau kita didapati kita berpakaian food rider dan kita buat urusan dekat tempat awam, maka secara automatik kita akan dikenakan tindakan tegas oleh pihak SQ sendiri, SQ tersebut. Tapi kalau kita berjaga baik-baik, insya-Allah benda ni akan berjaya sampai bila-bila. Selepas kita dapat barang port rider, kita dapat apa ni, nombor ID, tak silap saya nombor ID, pihak ejen tu akan suruh kita akan duduk dekat kawasan yang mana yang akan ditentukan. Nanti contohnya saya akan duduk dekat McDonald ataupun KFC yang berhampiran dengan kawasan Kulai, ataupun pusat-pusat restoran makanan. Nanti dia akan tengok. Selepas itu dia suruh kita akan WhatsApp kat mereka, takat gambar pakaiannya, helmet, mask, beg ke apa sekalipun, supaya kita tidak akan kena tindakan oleh pihak atasan, pihak SQ. Nanti dia akan tengok, oh ni budak ni baik punya, itu dia nak apa ni, nak tengok adakah kita ni berpakaian lengkap apa yang telah ditetapkan oleh tu. Dan satu perkara lagi, kasut, kena pakai kasut. Tolong pastikan kena pakai kasut. Sebab kalau kita tak pakai kasut, kalau kita berslipper, nanti diorang tahan kita. Tetapi kalau tak selesa, pakai slip, contohnya pakai slipper yang tertutup, jangan tertutup. Sebab diorang akan kesan kita berpakai tidak berkasut. Itu yang kita takut kalau kena kena tindakan lanjut oleh pihak undang-undang. Kalau tak silap saya, kalau duit yang kita dah dapat hasil daripada tu, hasil kita hantar barang dekat mana-mana pihak, duit tu kalau contoh dalam RM130 ke, kena masukkan sekurang-kurangnya sebelum pukul 8. Sekiranya kita tak bayar dalam tempoh yang kita telah ditetapkan, maka dengan secara rasmi kita akan ditolak, dikenakan tindakan selama 3 hari tak boleh bekerja. Itu dapat tahu daripada pihak-pihak yang bekerja sebagai ni lah, port rider semua. Saya berharap pada anda semua, anda doakan saya berjaya dalam menjadi port rider. Sebab saya dah jarang buka YouTube, jarang nak upload YouTube saya, sebab ini adalah panduan-panduan khas yang diperlukan. Sebab kita tahu ada yang tak boleh terima apa yang saya nak sampaikan, tapi ini adalah peraturan macam mana kita nak jadi port rider.
Jadi itu saja sampaikan video topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi. Dan ingat, like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk banyak lagi info menarik mengenai isu-isu semasa ke apa ke untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye bye.